Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Sabah, yang mana keputusan seri 1-1 hasil jaringan daripada Keyon dan juga satu gol daripada Sadir Ramdhani. Untuk gol Sabah yang dijaringkan oleh Sadir Ramdhani itu boleh saya katakan satu gol yang sangat-sangat menarik. Hasil larian solo yang dilakukan oleh Sadir Ramdhani mempunyai body language dan body defense yang sangat menarik, menewaskan Fazli Mazlan, berjaya masuk ke dalam kotak penalti dan beat lagi pertahanan Selangor dan melakukan percubaan untuk menewaskan Samson Movai. Satu gol yang memang sangat-sangat padu lah. Manakala untuk gol Keyon, boleh saya katakan satu kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan Sabah apabila melakukan kesilapan yang mana mereka gagal untuk mengeluarkan hantaran yang dilakukan oleh pemain Selangor dan bola terbiah ke belakang dan menjumpai Keyon. Keyon dapat bola tu, apa lagi, bawa bola sampai kat kotak penalti dan melakukan percubaan untuk menewaskan Khairul Fahmi Cik Mat, dan keputusan berakhir dengan 1-1 lah. Untuk perlawanan ini boleh saya katakan Selangor sebenarnya mempunyai peluang-peluang yang sepatutnya dimanfaatkan dan juga dijaringkan gol, tetapi sayang daripada segi execution ataupun penyudah, pemain-pemain barisan Selangor di hadapan gagal memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk membawa pulang 3 mata ke halaman sendiri. Manakala untuk Sabah pula pada perlawanan ni, mereka lebih bermain kepada corak bertahan dan juga berjaya untuk memastikan yang defending mereka untuk tidak melakukan kesilapan-kesilapan mudah, dan mereka lebih fokus untuk menghalang dengan melakukan interception, blocking dan sebagainya. Ini akibat daripada pertukaran yang mereka lakukan apabila Gary Steven Robert terpaksa dikeluarkan dengan begitu awal digantikan dengan Dominic Tan. Sebab apa? Sebab Gary Steven Robert nampak macam injet, so corak permainan Sabah juga agak terganggu lah akibat daripada pertukaran awal tersebut, dan juga taktikal yang boleh dikatakan berubah untuk memfokuskan lebih kepada bertahan pada first half dan juga second half pada perlawanan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dahulu dengan pasukan Selangor. Nak dengar tak? Okey, apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni? Untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni, apa yang boleh saya puji adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Alex, Brandon Gan dan juga Safwan Baharudin, yang mana ketiga-tiga player ni mempunyai corak permainan yang berbeza dan mereka banyak involve dengan bahagian tengah untuk mencipta gerakan serangan ke arah pasukan Sabah, yang mana peranan Safwan Baharudin pada perlawanan ni lebih memfokuskan untuk mengganggu ataupun disrupt bahagian tengah pasukan Sabah. Ketika pasukan Sabah untuk build up, beliau lebih kepada kerja untuk bertahan, mengganggu bahagian attacking pasukan Sabah. Jadi beliau lebih kepada backup kepada bahagian back four pasukan Selangor sekiranya diserang. So Safwan berjaya untuk menjalankan tugas beliau dengan sangat baik untuk memastikan yang bahagian serangan pasukan Sabah tidaklah terlalu hidup dan bahagian tengah pasukan Sabah pun tak bagi hidup sangat. Itu tugas yang dilakukan oleh Safwan. Manakala untuk Alex, boleh saya katakan beliau pada perlawanan ni boleh dikatakan agak neutral dia punya corak permainan, yang mana daripada segi menyerang pun dia involve, daripada segi bertahan pun dia involve, dan dia menunjukkan satu kualiti yang baguslah berhadapan ataupun bermain di bahagian tengah pasukan Selangor, yang mana beliau bermain dengan dua senior iaitu Brandon dan juga Safwan, tetapi beliau berjaya menunjukkan satu performa yang terbaik dan beliau boleh dikatakan mempunyai kreatif passing yang agak bagus. Daripada segi defense, beliau boleh memastikan yang beliau boleh backup Safwan ketika bertahan. Ketika menyerang, beliau juga boleh backup Brandon untuk build up pasukan Selangor di bahagian tengah. Jadi beliau dua-dua kerja dia boleh buat, attacking boleh buat, defending pun dia boleh buat. So Alex ni boleh dikatakan permata yang berharga untuk pasukan Selangor lah, sekiranya mereka berjaya untuk simpan pemain ini dalam 2-3 tahun akan datang, maka beliau akan lebih matang dalam corak permainan dan kemungkinan besar beliau akan jadi salah satu key player untuk pasukan Selangor. Manakala untuk Brandon, kita memang tahulah dengan kehadiran beliau, leadership beliau yang ada memang meningkatkan semangat pasukan Selangor, tapi sayang macam saya cakap tadi, banyak attacking ataupun peluang yang ada gagal disudahkan oleh barisan
barisan serangan Selangor sendiri. Dan yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk Selangor pada perlawanan ni adalah peranan Mukairi Ajmal. Mukairi Ajmal pada perlawanan ni beliau bermain dengan agak cemerlang sebagai seorang winger. Beliau banyak create orang kata apa, larian-larian yang berbahaya, penetration run yang dilakukan memang sangat bagus. Hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti beliau sangat tepat untuk mencari pemain-pemain bahagian hadapan Selangor seperti Keyon, Hyuri. Salah satunya gerakan yang dilakukan oleh Mukairi berjaya untuk mencari Hyuri, tetapi sayang tampanan yang dilakukan oleh Hyuri pula agak kata apa, sedikit sahaja terliar ataupun terkeluar daripada masuk ke dalam gawang. Dan yang paling penting, apa yang saya suka tentang Mukairi di bahagian kanan ni, beliau sering support daripada atau beliau sering dapat support daripada Quentin Cheng dengan membuat overlapping. Boleh saya katakan Quentin pada perlawanan ni daripada segi work rate bagus, daripada segi supporting play dia bagus. Memang boleh dikatakan beliau agak ofensif lah pada perlawanan ni untuk memberi support kepada Mukairi di bahagian kanan. So boleh dikatakan gandingan dua player Mukairi dan juga Quentin pada perlawanan ni memang menjadilah yang mana Quentin boleh bertindak lebih ke hadapan dan juga disupport untuk memberi support kepada Mukairi. Mukairi pun lebih selesa dengan buat hantaran-hantaran cutback ataupun crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari target man. Jadi benda tu boleh saya katakan memang sangat-sangat menjadi corak permainan Selangor ketika mereka create serangan ataupun cipta serangan ke arah pasukan Sabah. Tetapi sayang, execution ataupun penyudah bahagian hadapan pasukan Selangor boleh dipertikaikan. Kenapa mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada daripada perlawanan ini. Dan untuk Mukairi pun, apa yang boleh saya puji juga adalah daripada segi set pieces. Beliau adalah free kick specialist yang bagus. Beliau boleh shoot on target. Beliau boleh angkat corner dengan sangat baik. Beliau boleh angkat free kick dengan sangat baik untuk mencari target man. Salah satunya hasil tandukan Brandon Gunn terkena palang hasil daripada free kick. So benda tu sangat-sangat bagus lah yang ada pada Mukairi ni. So itu perkara yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor FC. Perkara yang ketiga yang boleh saya puji adalah tentang defending, tentang pertahanan pasukan Selangor yang diketuai oleh Yazan dan juga Syahrul Nazim. Untuk perlawanan ni boleh saya katakan Syahrul Nazim dan juga Yazan berjaya untuk memastikan yang bahagian serangan pasukan Sabah ni tidak terlalu hidup apabila hantaran-hantaran jauh ataupun hantaran-hantaran through passing yang cuba dilakukan oleh pertahanan ataupun bahagian tengah pasukan Sabah berjaya di block ataupun berjaya di intercept. So mereka akan challenge first ball, mereka akan tutup passing lane pasukan Selangor. Mereka berjaya memastikan yang pemain-pemain Sabah yang cuba buat long ball ataupun mencari striker mereka di hadapan tidak berjaya dengan memintas bola itu terlebih dahulu. So Syahrul Nazim dengan Yazan berjaya untuk memainkan peranan yang penting lah pada perlawanan ni daripada pemain-pemain Sabah mencari target man mereka pada perlawanan ni, iaitu Amri Yahya di first half. Di second half adalah Jose Embalo ataupun Badrul Bahtiar. Jadi benda tu sangat boleh kita puji lah, walaupun mereka nampaknya tidak memenuhi KPI yang telah ditetapkan apabila semalam Sabah berjaya untuk menjaringkan gol ke gawang mereka juga. Okey, itu benda yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor. Untuk Keyon, memang dia another breed of striker. Dia antara striker yang boleh diharapkan untuk pasukan Selangor. Beliau konsisten dalam setiap game dia score, tapi macam saya cakap tadi, Selangor perlu perbaiki daripada segi finishing ataupun daripada segi execution. Mereka corak serangan dah ada, mereka attack kot winger, mereka attack kot tengah dan sebagainya, tetapi mereka gagal untuk menjaringkan gol. Dan secara overallnya, untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni, mereka sebenarnya telah menemui cara untuk counter pasukan Sabah, yang mana kita boleh tengok dalam 20 minit pertama Sabah bermain dengan defensive line yang agak tinggi dan mereka berjaya untuk mengatasi masalah ataupun mengatasi kelemahan Sabah yang bermain dengan defensive line yang tinggi, iaitu mereka buat hantaran-hantaran di belakang pertahanan pasukan Sabah lah, yang mana ada dua chances yang boleh dikatakan sepatutnya gol. Satu daripada Keyon, satu daripada Brandon Gunn, yang mana Brandon Gunn punya hantaran tu di belakang pertahanan pasukan Sabah gagal dimanfaatkan, dan satu lagi daripada Safwan Baharudin pun gagal untuk skor. Jadi benda tu boleh dipertikaikan sebab mereka dah jumpa cara untuk beat defensive line pasukan Sabah, tetapi mereka masih lagi belum jumpa cara untuk menjaringkan gol kemenangan ke dalam gawang pasukan Sabah. Itu untuk pasukan Selangor. Maka kita masuk pula untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni
ni, apa yang boleh saya puji adalah bahagian pertahanan mereka, Rawisin Batul, Dominic Tan dan juga Jackson De Souza. Mereka bermain dengan serta Riza Ghazali, dibantu oleh Riza Ghazali di bahagian kanan, yang mana boleh dikatakan barisan pertahanan pasukan Sabah pada perlawanan ni, mereka berjaya untuk menunjukkan satu performan yang bagus. Mereka berjaya untuk menyekat beberapa gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain Selangor. Mereka berjaya mematahkan serangan pemain Selangor, walaupun pada dasarnya mereka pun ada banyak kali tertewas ataupun ditembusi juga oleh pemain-pemain Selangor, tapi secara overallnya mereka berjaya untuk memastikan yang kawasan ataupun gawang pasukan Sabah gagal dibolosi. Kalau di bahagian kanan tu, di bahagian tempat Riza Ghazali tu, memang susah lah orang nak beat ataupun nak masuk ke bahagian tersebut. Tu sebab semalam Selangor lebih memfokuskan serangan di bahagian kanan. Tetapi apa-apa pun, memang defend pasukan Sabah kena puji pada perlawanan ni. Tetapi ada satu benda yang perlu diperbaiki oleh barisan pertahanan Sabah, iaitu daripada segi defensive line. Mereka agak tinggi dan sebenarnya mereka dah ditewaskan dengan beberapa kali oleh hantaran-hantaran di belakang pertahanan yang dilakukan oleh pemain Selangor untuk beat defensive line tersebut. Jadi mereka perlu lebih aware dalam padang, mereka perlu lebih fokus dengan defensive line ataupun offside trap yang mereka cuba lakukan, dan mereka perlu tengok line mereka yang tinggi tu sama ada pemain-pemain pertahanan ataupun serangan lawan boleh beat mereka ataupun tak dengan long ball. Jadi mereka perlu lebih aware, mereka perlu lebih berdisiplin dan fokus dengan keadaan yang berlaku di dalam padang sekiranya still lagi nak bermain dengan defensive line yang agak tinggi seperti perlawanan semalam. Itu yang pertama tentang Sabah. Yang kedua tentang Sabah yang boleh saya puji, Sadir Ramdhani lah. Sadir Ramdhani menunjukkan satu corak permainan yang menarik pada perlawanan ni dan berjaya menjaringkan satu gol yang boleh dikatakan sungguh-sungguh bagus. Kelecekan yang bagus, dribbling yang bagus, body fan, body language, ball control bagus. So Sadil boleh dipuji. Harap dia boleh maintain dia punya corak permainan konsisten untuk setiap game, untuk membantu Sabah still lagi dalam Liga Super dan juga memberi cabar kepada pendahulu Liga iaitu Johor Darul Takzim pada perlawanan ni. Dan yang ketiga yang saya suka adalah tentang pertukaran yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee, iaitu dia bawa masuk Tommy Mawat letak bahagian kiri. So apabila Tommy Mawat masuk tu, barulah nampak yang bahagian kiri Sabah ni sedikit hidup dan sedikit selesa lah. Apabila Tommy Mawat Badar masuk, dia nampak improvement yang dilakukan di bahagian kiri. Sabah lebih eager untuk melancarkan serangan di bahagian kiri dan bahagian kiri mula nampak hidup berbanding Taiki yang bermain di bahagian kiri yang tak berapa menjadi pada perlawanan ni, boleh saya katakan. Dan untuk kelemahan ataupun kekurangan Sabah pada perlawanan ni yang mereka perlu perbaiki lah. Yang pertama adalah mengenai link up play, iaitu bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Boleh saya katakan mereka mungkin selepas ni Dato' Ong Kim Swee boleh letakkan teruslah Taiki bermain di bahagian tengah dan push Tommy Mawat bermain di bahagian kiri balik. Sebab apa? Sebab saya nampak Taiki yang bermain di bahagian kiri ni tidak terlalu efektif dan masih lagi tercari-cari rentak bagaimana dia nak bermain di bahagian kiri. Kemungkinan besar Taiki lebih selesa bertindak sebagai link up ataupun connector antara bahagian tengah dan juga bahagian striker. Senang cerita bermain as a number 10 lah untuk Taiki Kagayama. Sebab perlawanan ni nampaklah yang pemain-pemain Sabah di bahagian tengah tak ada link up yang baik dengan bahagian serangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan, pemain import mereka yang baru Jose Embalo tu masih lagi tercari-cari chemistry, masih lagi belum serasi. So mungkin dia akan makan masa untuk beliau serasikan dengan skuad yang baru. So saya nampak yang beliau ada kelajuan, dia ada speed, tetapi beliau tak ada support macam saya cakap tadi, sebab bahagian tengah pasukan Sabah agak sedikit kosong, yang mana Badrul pun agak terlalu move ke hadapan, stay high sangat. Beliau tak stay di belakang true striker. So benda tu yang menjadi kucak kaca di bahagian serangan pasukan Sabah. Secara overallnya kedua-dua pasukan bermain dengan baik, bertahan dengan baik. Serangan yang bagus lebih kepada Selangor, tetapi dari segi execution Selangor gagal manfaatkan ataupun sudahkan peluang yang ada. So kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hatilah dengan keputusan seri 1-1. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.